InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Summa amma ba'd. Kita bercerita hari ni, kita nak habiskan, kita nak khatam hari ni buku yang ke-6 sebenarnya daripada siri kita. Kita akan bicarakan buku yang ke-6 bertajuk Benarkah Nabi Muhammad Buta Huruf. 1 jam sahaja, tak lama, 1 jam sahaja kita bicarakan berkaitan tentang buku ni daripada awal insya-Allah sampai habis. Daripada awal sampai habis kita nak bagi satu rumusan berkaitan tentang buku Benarkah Nabi Muhammad Buta Huruf. Buku ni tuan-tuan boleh dapatkan di kitabdigital.com, macam ada dekat situ, kan, di link kitabdigital.com, ataupun tuan-tuan dan puan-puan boleh dapatkan di santailmu7.com untuk pembelian buku fizikal. Okey, baik. Kita mulakan. Okey. Okey. Isunya kita masuk bahagian mukadimah dulu. Pendahuluan sangat baik berkaitan tentang buku ni. Saya sebut bahawa saya sendiri tidak tahu bilakah isu ini mula diperdebatkan, tetapi setelah kajian ringkas yang saya lakukan, saya berpandangan bahawa ia bukanlah satu perkara yang baru muncul hari ini. Ia telah menjadi perdebatan hangat para ulama sejak dahulu lagi berkaitan tentang benarkah Nabi Muhammad buta huruf, berkaitan tentang berkaitan tentang ummiyah, hal kana Muhammadan ummi, adakah Nabi Muhammad SAW ummi, bermakna la ya'lamul kitabah wa la qira'ah, tidak tahu membaca dan juga tidak tahu menulis. So perbincangan ni sebenarnya dah lama. Imam Nawawi yang meninggal tahun 676 telah merekodkan isu ini ketika beliau memberi ulasan terhadap hadis di dalam Sahih Muslim. Beliau menyatakan bahawa ia dibawa oleh Al-Qadiyat. Al-Qadiyat bawa isu ni. Qadiyat yang meninggal sebelum tu, dia telah bawa isu ni, manakala Qadiyat pun menyatakan bahawa isu ni telah wujud sejak zaman Abu Al-Walid Al-Baji yang meninggal sebelum daripada dia, 100 tahun lebih kurang, dekat 100 tahun sebelum daripada Qadiyat. Secara pastinya ini bukanlah isu yang baru. Ia adalah isu lama yang dikaitkan dengan isu akidah yang bersifat furuk, dengan maksud siapa yang mengambil pendekatan berbeza dengan disiplin hujah serta tidak bertujuan mencela Nabi Muhammad SAW, maka pendapatnya diraikan. Dahulu ketika saya belajar di Universiti Al-Azhar, isu ini mula rancak diperdebatkan oleh Maulana Muhammad Asri Yusuf, dan dia mengangkat isu ini ketika mensyarahkan kitab hadis Sahih Muslim, sehingga banyaklah perdebatan di sana sini berkaitan tentang buta hurufnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan saya telah bagi penjelasan bahawa saya memang tak kenal sangat dengan, maksudnya tidak kenal, saya tak pernah jumpa pun Maulana Asri. Secara jelasnya saya memang tak pernah jumpa. Nak kata tak kenal dia bohong, sebab orang besar, orang alim, takkan saya tak kenal Maulana Asri. Orang memang akan kenal dia, orang sangat kenal dia. Bahkan saya juga kenal dia melalui media YouTube. Bahkan sampai ke hari ni saya tak pernah berjumpa dengan dia sedikit pun. Jadi nak kata, kalau kata saya ni anak murid dia sungguh-sungguh nak mengangkat pandangan dia, tidak begitu. Tetapi disebabkan isu yang dia sampaikan, maka saya rasa terpanggil untuk menulis buku ini. Isu besar tetapi terpencil. Persoalan kemampuan Nabi Muhammad untuk membaca dan menulis merupakan persoalan yang agak terpencil di kalangan masyarakat Malaysia. Tapi bila diperdebatkan, banyaklah. Tetapi daripada sudut pembahagian para ulama, dia bukan satu pandangan je. Dia ada 3 pandangan, iaitu ulama Islam yang majoriti sekarang, minoriti, dan juga orientalis yang bukan Islam. Jadi untuk buku ni saya bertujuan untuk nak menjelaskan tentang pendapat 3 kumpulan ni. 3 kumpulan ni. Okey. Itu mukadimah lah. Mukadimah lebih kurang sedikit lah. Tak ada masalah apa sangat pun. Orientalis. Kita masuk orientalis. Ketika mengajar di Masjid Al-Mustaqim Ampang. Ada Masjid Al-Mustaqim di Ampang. Dululah pernah mengajar di situ. Sekarang dah tak ada dah mengajar di situ. Beberapa tahun dahulu saya menaikkan isu ini ketika membahaskan tentang kehidupan Nabi Muhammad 40 tahun sebelum dilantik sebagai Rasul. Selepas solat Isyak, ada salah seorang daripada ahli jemaah masjid yang sentiasa datang kuliah saya. Dia kata, "Ustaz, bukankah kita
apabila kita mengatakan bahawa Nabi Muhammad boleh membaca dan menulis, ini akan menjadi fitnah kepada agama. Bahkan kumpulan orientalis pastinya bersukaria dengan isu ni. Mereka mudah menyatakan bahawa Muhammad mencipta agamanya yang baru. Itulah yang mereka canang-canangkan. Sebab Muhammad boleh baca, boleh tulis. Dia kaji, kemudian dia buat agama baru. Jadi saya mula terdiam tanpa memberikan apa-apa ulasan, kerana itulah tabiat saya apabila saya tidak mampu untuk menjawab sebarang soalan secara tuntas. Maka saya pun waktu tu memang tak tahu langsung tentang pandangan orientalis. Kalau saya biasa dengar pandangan Maulana Astri, biasa yang dia angkat adalah pandangan daripada ulama Islam yang terpencil dan juga ulama Islam yang majoriti. Tapi pandangan orientalis dia jarang sebut. Saya tak pasti dia pernah sebut atau tak, tapi dia jarang sebut. Jadi waktu balik tu saya duk teringat lagi soalan yang ditanya oleh salah seorang jemaah kuliah tu. Bila sampai kat rumah, saya pun cari kat Google berkaitan tentang isu Nabi Muhammad buta huruf ni. Tapi menariknya, bila saya pergi buat carian kat Google, memang banyak web yang keluar berkaitan tentang illiterate, buta hurufnya Nabi SAW ni. Memang majoriti adalah carian daripada website-website orientalis. Illiterate prophet. Bahkan ada sebahagian laman web yang bersifat parodi. Jika dilihat sekali imbas, seperti laman web dibina oleh umat Islam. Tetapi apabila diteliti, ia adalah hasil tangan-tangan orang jahat. Cuba kita tengok dekat website. So sebab kita ada internet dan ada paparan yang sangat menarik, cuba kita buat semakan. Kita cari kat Google berkaitan tentang illiterate. Allah Akbar, apa dia ni? Okay. Illiterate ni orang putih kata, bahasa Melayu dia buta huruf lah kan. Illiterate Muhammad. Okay. Ni submission.org, claim of Muhammad's illiteration. Lepas tu Islam Online, Wiki Islam. Lepas tu Radical Truth, lastprophet.info, Bible.ca. Okay. About Islam, Islam for Christians. Itu dia. JSTOR. Okay, saya buka. Nanti kita akan tengok satu-satu ni. Kita tengok sikit-sikit lah. Okay. Ini yang pertama. Banyak sangat carian yang dia bagi ni. Tapi tak apa, kita nak ambil sikit je. Kita tengok lah. Saya akan besarkan. Yang ni daripada submission.org. Claim of Muhammad illiteracy, a short commentary of Muslim scholar claim of illiteracy for Muhammad versus evidence from the Quran to the contrary. Okay, this is despite the main law, it is clear that this is also commandment. All of it, including the Prophet, God stresses the importance of literacy in the every first revelation. Furthermore, the second revelation is the pen, which in the ini dibagi hujah lah ni. Yang ni, website ni dia nak sebut berkaitan tentang hujah-hujah yang dibawa oleh yang ni ditulis oleh orientalis. Yang ni ditulis oleh orientalis berkaitan tentang isu ni. Jom kita check tengok. Doktor ni penulis dia Dr. J. Adisoma. Dia ni Quranism ni. Datuk Quranic Society of Malaysia established. Malaysia. Free.Islam. Okay. Kita tengok Islam Online. Okay, Islam Online ni tak ada isu lah. Ini Wiki Islam. Radical Truth. Radical Truth ni dalam paparan yang pertama tau. Radical Truth ni setahu saya lama dah tak check ni. Tapi cuma tak silap saya, Radical Truth ni
Dia bukan daripada website Islam, dia adalah website yang dibuat oleh orang Kristian untuk tak tahulah Kristian ke apa ke, tapi cuma daripada sudut bukan Islam dan berniat jahat. Muslim claims that because Muhammad was illiterate, he could not have written the Quran, and thus the Quran is a miracle. Muhammad primary miracle. This idea of illiteracy is supported in the Quran. Thus, the Quran's very existence is testimony to Muhammad's status as prophet. Teruk betul bahasa orang putih Ustaz Syahibuddin. There are a couple of problem with this position. Dia bagilah. Dia bagi satu. Nanti kita akan check hujah-hujah mereka ni dan kita akan kritik hujah-hujah ni. Tapi yang ni memang tujuan jahat lah. Yang ni. My pula lastprophet.info was Muhammad illiterate oleh Muhammad Rashid. Banyaklah pendapat dia ni. Okey. Ini tengok rujukan dia. Ni. Rujukan dia habis. Kita tak baca dalam ni, tapi rujukan dia ni habis orientalis saja. Okey. Kemudian Encyclopedia of Islam Myth. Islam Truth or Not. Ni pun sama. Ni yang saya sebut parodi ni. Ni Bible ni. Buat Islam for Christians. Banyaklah cerita dia ni. Banyaklah website ni. Allahu Akbar. Banyaknya. Banyak cerita dia nak kata apa? Dia nak kata Muhammad tu dia bukan buta huruf dan ia bercanggah dengan Al-Quran yang menyebutkan tentang isu ni. Kan? Okey, yang tu. Jadi inilah jadi perbahasan kita yang kita nak sebut ni. Yang tu yang saya kata, saya pergi tengok dekat live, saya tengok dekat Google. Jadi saya nampak isu begitu. Jadi bila jadi isu begitu, saya tak senang hatilah. Bila saya tak senang hati, maka saya buat sedikit kajian. Maka buku ini akan membahaskan satu pandangan orientalis yang kata Muhammad sudah pandai menulis dan membaca sejak kecil. Kan? Yang tu pendapat yang pertama yang kita akan buat kajian. Kita akan sebutkan apa pendapat dia, apa hujah dia dan kita akan bagi kritikan. Sebenarnya tiga pendapat ni ada hujah dia dan ada kritikan dia. Yang kedua, sudut pandang kebanyakan ulama Islam. Maksud majoriti ulama Islam kata Nabi Muhammad buta huruf daripada kecil sampai meninggal dunia. Daripada lahir sampai meninggal dunia. Yang ni pendapat yang kita akan bagi hujah dan kita akan bagi kritikan. Yang ketiga, sudut pandang ulama Islam minoriti yang menyatakan Nabi Muhammad mendapat mukjizat kemampuan membaca dan menulis setelah menerima wahyu di Gua Hira. Maksudnya dia kata Nabi Muhammad memang buta huruf daripada awal, tapi bila dia dapat wahyu saja, dia dapat baca dan dia dapat tulis. Dia dapat baca dan dia dapat tulis. Dan yang ni bukan saja-saja, yang ni bukan dia main mengaji dengan siapa-siapa, tapi yang ni dia dapat mukjizat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, baik. Itu perbahasan dia. Jadi kita tengok apa pendirian ulama Islam berkaitan tentang isu ni. Jika kita membuka kitab-kitab tafsir pada ayat 42 surah Al-Ankabut, nanti kita akan sebutkan ayat dia. Dan buku ni dia banyak sebut tentang ayat 42 surah Al-Ankabut. Ingat tuan-tuan dan puan-puan, apa dia surah Al-Ankabut ayat 42. Hari ni buku kita ni, buku benarkah Nabi Muhammad buta huruf ni, dia bersandar pada ayat 42 surah Al-Ankabut. Pastinya kita akan dapati para penafsir akan memberikan pandangan mereka berkaitan tentang maksud ummi. Sebahagian mereka menyebutkan serta mengiktiraf perbezaan ini. Imam Al-Qurtubi di dalam Al-Jami' lil Ahkam Al-Quran, buku tafsir yang famous lah. Kalau orang mengaji tafsir, dia tak tahu tentang buku Al-Jami' lil Ahkam Al-Quran ni, memang tak erti langsung lah. Orang yang tak mengaji tafsir pun, yang mengaji biasa-biasa pun tahu kitab Al-Jami' lil Ahkam Al-Quran. Menunjukkan reaksi yang bagus dalam bab ini. Dia berpendirian yang bagus. Beliau tidak bersetuju apabila ada orang yang mengkafirkan Imam Abu Walid Al-Baji. Yang kita sebut tadi, dia Abu Walid Al-Baji antara orang yang berpendirian bahawa Nabi Muhammad buta huruf daripada awal, tetapi dia dapat reti baca, reti tulis selepas diterima, selepas menjadi Nabi SAW. Pendirian umum para ulama dalam isu ini boleh dinyatakan dalam 3 bahagian. Yang pertama, sesiapa yang menyatakan bahawa Nabi Muhammad telah mempunyai kemampuan membaca sebelum dilantik sebagai Rasul.
Ini umat Islam ni. Siapa yang kata Nabi Muhammad reti baca daripada awal, maksud kecil dia mengaji dekat perkampungan Bani Sa'dah ke, dia mengaji dengan orang Yahudi di dalam perjalanan perdagangan ke Syam atau sebagainya, maka sebelum dilantik sebagai Rasul, sebelum umur 40 tahun, tepat itu, maka dia menjadi kafir. Kerana menyanggahi ijma' ulama' serta zahir ayat 48 surah Ankabut. Apa 48 surah Ankabut? Allah Ta'ala kata apa? Wa ma kunta tatlu min qabli. Sebelum ni kamu tak erti baca. Kamu tak pernah baca satu kitab pun. Tatlu min qablihi min kitabin. Wala takhuttuhu biyaminik. Idhan lartabal mubtilun. Kamu sebelum ni, wahai Muhammad, tak pernah baca satu buku, tak pernah tulis pun dengan tangan kananmu. Dalam ayat ni Allah Ta'ala sebut wa ma kunta tatlu. Kunta, kamu sebelum ini, min qabli. Kamu sebelum ni tak pernah pun apa dia baca. Maksud sebelum dilantik sebagai Rasul. Jadi ayat ni yang jelas. Dia kata sebelum dilantik sebagai Rasul, Nabi Muhammad buta huruf. Ini pengiktirafan di dalam Al-Quran. Al-Quran iktiraf Nabi tak reti baca. Nabi tak pernah baca buku. Nabi tak pernah tulis dengan tangan kanan. Maksudnya tulis lah. Kan? Takhutuhu biyaminik. Maksudnya tulis dengan kanan. Tangan kanan maksud tulis lah. Jadi ayat ni dah jelas. Maka kalau bercanggah, dia ambil pendapat juga. Dia kata, benda ni kita boleh kira lagi. Tak boleh kira. Sebab ayat Quran tu dah jelas dah. Jadi kalau bercanggah dengan ayat ni, orang yang kata 40 tahun sebelum Nabi dilantik sebagai Rasul, sebelum dilantik sebagai Rasul, dia pernah mengaji, baca, mengaji, tulis, dan dia reti baca, reti tulis, maka orang ini terkeluar daripada agama sebab bercanggah dengan apa yang disebutkan di dalam Al-Quran. Yang kedua, sesiapa yang menyatakan bahawa Nabi Muhammad SAW mempunyai kelebihan membaca dan menulis setelah dilantik sebagai Rasul, maka ia tidak menjadi isu kerana tidak menjaga ijma' dan zahir ayat Al-Quran. Zahir ayat Al-Quran tadi sebut sebelum ini. Dia tak sebut selepas itu. Jadi bila tak sebut selepas itu, maka terbuka kepada perselisihan para ulama' di dalam isu selepas itu. Jika ada dalil yang menyatakan, hujah yang menyatakan bahawa yang sesuai kepada pendapat menyatakan bahawa Nabi boleh baca, maka dia boleh mengambil pendapat boleh baca. Jika sesuai pada dirinya pendapat yang kata Nabi tak boleh baca, maka dia ambil pendapat yang kata tak boleh baca. Yang ketiga, semua umat Islam tidak mengingkari bahawa Nabi Muhammad adalah ummi, kerana itulah sifat baginda yang dinyatakan dalam Quran. Ummi, Nabi Muhammad memang ummi. Tetapi tiada kesepakatan di dalam maksud ummi tu. Quran sebut berkaitan ummi, nanti kita akan sebutkan. Tapi daripada sudut ummi tu maksud tak reti baca, tak reti tulis, tak. Tak semestinya maksud. Nanti kita akan jelaskan nanti insyaAllah. Okey. Jadi kita sebut pendirian kita apa? Pendirian kita ada ni sebab ni kajian. Bila kajian, saya tak akan tertakluk kepada Maulana Asri, saya tak akan tertakluk kepada pendapat orientalis, saya tak akan tertakluk kepada pendapat majoriti ataupun minoriti. Bila kita kata kita buat kajian, kajian dia bersifat berlapang dada, tak boleh dikuasai oleh emosi dan tak boleh dengan taklid buta. Itu kajian. Dan mungkin dalam kajian pendapat kita yang awal ataupun kita kata hipotesis kita yang awal, keputusan kita awal itu mungkin berubah ketika kita membuat kajian dan kita membuat kesimpulan. Dan mungkin ia berlaku perubahan itu ketika baru mula. Kemungkinan ia berlaku ketika dalam tempoh pertengahan kajian ataupun ia berlaku ketika kesimpulan kajian. Jadi itu orang yang mengkaji. Jadi kita begitulah. Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran, Qul kullun ya'mal ala syakilatih farabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila. Katakanlah wahai Muhammad, tiap-tiap seorang beramal menurut pembawaan jiwa, ilmu dia, kemampuan dia sendiri. Sedangkan Tuhan kamu lebih mengetahui siapakah di antara kamu yang lebih betul jalannya. Jadi dalam penulisan ini, kita bukan nak angkat siapa-siapa. Kita bukan nak angkat pandangan daripada Syihabuddin Ahmad. Kita bukan nak mengangkat pandangan daripada Maulana Asri.
kita bukan nak mengangkat pandangan daripada Abu Walid Al-Baji, kita bukan nak mengangkat pandangan orientalis, tetapi kita nak mengangkat kebenaran dalam bab ini, dan kebenaran itu apa yang menjadi kecenderungan pada diri kita. Mungkin sahabat-sahabat yang sedang melihat, mungkin sahabat-sahabat yang sedang menonton, yang pernah membuat kajian tentang hal ini, dan anda mendapat kesimpulan yang berbeza daripada kesimpulan yang saya akan buat, nanti insya-Allah kita akan dapat kesimpulan saya nanti. Tapi sekarang tak dapat kesimpulan lagi. Sekarang kita baru mula kajian. Nanti kita akan dapat kesimpulan. Mungkin berbeza, itu tidak menjadi satu masalah. Teruskan. Okey, kita terus masuk kepada perbahasan. Okey. Tak apa. Metodologi kita laju lah. Okey, sebelum nak masuk cerita yang panjang, kita kena buat pembahagian dulu. Kan? Kita nak kena buat, kalau kita sebut bab membaca. Tapi mungkin ada orang juga nak sebut bab kira. Dan sebagainya. So, saya masukkan cerita kira. Saya ni sebab ada pengalaman dengan orang yang buta huruf. Mak saya adalah buta huruf. Makcik saya, ada beberapa orang makcik saya juga adalah buta huruf. Jadi, mak kandung saya sendiri buta huruf. Jadi, saya kenal orang buta huruf bagaimana. Saya memang hidup dengan dia, saya membesar dengan orang yang buta huruf. Jadi, saya kenal bagaimana orang buta huruf. Jadi, bila sebut tentang buta huruf, kita faham satu benda. Orang biasa faham buta huruf, dia mesti buta kayu. Maksudnya, buta tak erti baca, tak erti tulis. Sebenarnya, buta huruf tidak seperti itu. Ada buta huruf, dia tak erti baca, dia tak erti tulis. Tapi bukan membawa maksud dia tidak pandai mengira. Oleh itu saya sebut, saya pisahkan bab ini dengan bab lain dengan tujuan membezakan antara menulis, membaca dan mengira. Kerana orang yang tak reti membaca, tak reti menulis, dia mungkin pandai mengira. Dan bahkan kita tengok betapa ramai orang yang buta huruf tetapi melakukan pelbagai bisnes. Bukan kita kata bisnes yang mungkin besar, tetapi bisnes yang mereka boleh jalankan. Di kedai-kedai, di pasar-pasar, ada sahaja daripada kalangan mereka orang yang buta huruf, tetapi mereka boleh berniaga. Ibu saya sendiri, mak saya sendiri, dia buta huruf, tetapi dia berniaga. Kalau kita kadang-kadang tak boleh convert, kita tak boleh buat closing, kan? Kita jual berniaga, mak saya berniaga belacan, mak saya berniaga kuih raya, mak saya berniaga kuih-kuih tradisional di pokok asam Langkawi. Jadi kita kadang Mak Saleh datang. Mak Saleh orang cakap orang putih. Kita tak pandai bahasa orang putih. Tetapi reti sikit lah cakap orang putih. Tak pandai. Tuan-tuan pun dengar saya cakap orang putih tadi. Bunyi pekat lidah. Kerah lidah. Sebab tak biasa cakap orang putih. Tapi kita boleh cakap orang putih sikit. Kita mengaji orang putih. Tetapi mak saya tak erti langsung. Kan? Orang putih datang. Dia boleh convert. Kan? Dia boleh convert. Kan? Kita tak mungkin tak erti convert. Dia orang putih tanya, what is this? Dia kata, apa dia, tak tahu, belacan, makan belacan. Kan, belacan RM5, dia terus bagi tahu berapa ringgit kan harga dia kan. Tapi macam itulah keadaan dia. Jadi dia boleh convert dan dia tahu tentang bilangan, tentang cara mengira, dan cara mengira itu mungkin tak sama dengan cara mengira yang kita belajar di sekolah. Itulah yang kita belajar daripada orang yang buta huruf. Jadi buta huruf tidak wajib dia tak reti nombor, dan hampir sangat sukarlah kita kata seorang yang tak mampu untuk mengetahui tentang nombor. Dia tak tahu tentang nombor, dan mungkin kita kata mungkin dia tak tahu nombor secara kritikal, tetapi takat RM1, RM2, RM3, RM10, RM20 dia dapat tahulah. Mungkin kalau kita kata RM1,000, RM20,000 mungkin dia penat cerita, tapi takat RM1, RM2 masih dia tahu. Kita tengok hari ni ada sahabat-sahabat kita yang OKU, sebahagian macam kita tengok ada video Asif dan sebagainya, dia orang ni tak erti baca. Tapi cumanya bab mengira secara simple mereka tahu. Kira simple, bukannya kira secara apa dia dalam, secara simple mereka tahu. Jadi mereka kenal nombor. Jadi kita kata kalau nak kata bisnes, mereka boleh buat bisnes. Golongan yang menganggap Nabi Muhammad tidak mempunyai kemampuan membaca dan menulis daripada kecil sehingga meninggal dunia beranggapan bahawa Nabi Muhammad juga tidak mampu mengira. Mereka berhujah dengan hadis berikut. Ini orang yang kata Nabi Muhammad tak mampu membaca dan menulis. Sebahagian besar mereka kata begitu. Nabi Muhammad tak erti kira juga. Imam Abu Daud dengan sanadnya merekodkan diceritakan kepada kami Sulaiman bin Harb. Diceritakan kepada kami oleh Syu'bah daripada Al-Aswad bin Qais. Sehingga bersambung kepada Ibn Umar, Rasulullah SAW bersabda,
Inna ummatun ummiyatun la naktubu wa la nahsubu asyahru hakadha wa hakadha. Kita adalah umat yang ummi, tidak menulis dan tidak mengira bulan seperti ini dan seperti ini. Hadis ini riwayat Ibn Abu Daud dalam Sunan Abu Daud. Hadis ini direkodkan juga di dalam Sahih Al-Bukhari pada bilangan 1913 dan Sahih Muslim juga. Rekod-rekod ini menunjukkan Nabi Muhammad menggunakan lafaz yang sama. Apabila dilihat daripada sudut konteks, kita dapat memahami bahawa hadis berkenaan dituturkan bertujuan memaklumkan kepada umatnya tentang bilangan hari dalam sebulan. Justru itu tambahan hadis ini berbunyi, kita adalah umat ummi, tidak boleh membaca dan boleh menulis. Itu dalam Sahih Bukhari. Dalam Sahih Muslim kata kita adalah umat yang ummi, tidak menulis dan mengira bulan itu begini, bulan ini begini. Ibnu Umar berkata ditutup ibu jarinya pada kali ketiga. Kan? Ibnu Umar berkata sekali 29 hari, sekali 30 hari. Ibnu Umar kata dalam riwayat Muslim dah kata ditutup ibu jarinya pada kali ketiga. Bulan ini begini dan bulan begini begini. Kata kemudian disebutkan penuh. Ada ada 29, ada 29, ada yang 30. Daripada sudut sanad hadis ini adalah hadis yang sahih. Tapi hadis yang sahih walaupun dia bukan mutawatir, tapi dia adalah hadis sahih yang kita kata boleh terima. Tapi cumanya walaupun dia boleh diterima hadis ini, tapi dia ada penjelasannya. Hadis ini tidak tepat kerana bukan semua umat Nabi Muhammad tidak boleh membaca dan menulis. Sebahagian mereka boleh membaca dan menulis serta mengira, sehingga sebahagian jadi dilantik menjadi penulis wahyu kerana kecekapan mereka di dalam bab penulisan. Tapi cuma bukan kita kata hadis ni nak rujuk kepada orang Islam ni, tapi dia nak merujuk kepada bilangan bulan. Kita tak payah duk nak kira sungguh-sungguh lah macam tu lah maksudnya. Tapi cumanya kita kira ikut perhitungan biasa sahaja. Begitu keadaan dia. Tapi daripada sudut nak kata orang kita ni tak erti baca, tak erti tulis, bukan begitu. Bahkan ada sebahagian umat Nabi Muhammad boleh baca, boleh tulis. Dalil-dalil menunjukkan Nabi Muhammad pandai mengira. Nabi Muhammad sebagai seorang usahawan yang berjaya. Jadi dia usahawan, dia orang berniaga. Takkanlah orang berniaga tak boleh nak mengira. Jadi itu adalah satu perkara yang mustahil. Mungkin dia tak pandai untuk merekodkan. Tetapi daripada sudut mengira, dia pandai untuk mengira. Di dalam Al-Quran sendiri, pelbagai ayat menunjukkan sistem penomboran digunakan. Ada sulus, ada rubu', ada 1/3, ada 1/4, ada 1/6. Yang disebutkan khumus, disebutkan 1/5 dan sebagainya dalam Al-Quran. Bagaimana Nabi SAW, dia tak tahu tentang apa yang dimaksudkan oleh Al-Quran. Tak faham tentang sulus, rubu'. Tak faham tentang pembahagian 1/3. Tak faham tentang 1/5. Sedangkan dia ini adalah seorang penyampai wahyu. Dia ini tahu tentang apa yang dia ini faham. Dia adalah orang yang paling faham tentang agama ini. Mustahil orang lain lagi faham daripada Nabi. Mustahil. Dalam Quran Allah Ta'ala sebut tentang bilangan. Qul huwallahu ahad. Allah Ta'ala sebut. Khalaqakum min nafsin wahidah. Kamu dilahirkan daripada satu jiwa. Summa ja'ala minha zawjaha wa anzala lakum minal an'am samaniyah azwaj yakhluqukum. Dia menciptakan kamu dari diri yang satu, kemudian ia menjadikan daripadanya isterinya Hawa, dan ia mengadakan untuk kamu binatang-binatang ternak 8 ekor, 4 pasangan jantan dan betina. Contoh angka dalam bentuk muannats. Wa idh ya'idukumullahu ihda ta'ifatain. Dan ingatlah ketika Allah menjanjikan kepada kamu salah satu daripada dua kumpulan. Ini semua nombor. Ini semua penomboran. Ini semua adalah penomboran. Jadi penomboran telah ada pada zaman Nabi SAW. Bahkan al-mutallaqat yatarabbasna bi anfusihinna thalathatu quru. Dan orang-orang yang diceraikan, wanita-wanita yang diceraikan itu hendaklah menunggu dalam tempoh masa 3 kali suci. 3 kali suci. Jadi penomboran telah disebutkan dalam Al-Quran dan banyak isu berkaitan tentang penomboran. Bahkan kita tahu dalam agama kita ada perbincangan berkaitan tentang faraid. Adakah kita nak menyangka bahawa kita ni lagi pandai faraid daripada Nabi SAW yang Quran diturunkan dan menceritakan ayat-ayat faraid? Jadi begitu keadaan dia. Jadi kita kata bab pengiraan Nabi SAW boleh mengira, dan banyaklah hujahnya yang ada di dalam buku ini. Tuan-tuan perempuan boleh dapatkan buku Benarkah Nabi Muhammad Butuh Huruf, dan tuan-tuan boleh dapatkan info berkaitan tentang isu ini di dalam buku berkenaan. Tuan-tuan dan perempuan, sekali lagi sekarang 9.30
saya mengingatkan kepada sahabat-sahabat yang hadir untuk kita share, sama ada yang sedang live sekarang ataupun yang sedang menonton secara rakaman. Kemudian kita masuk kepada isu. Ni saya bagi kita pengalaman tentang ibu saya. Okey, buta huruf sebelum dilantik sebagai rasul. Yang tu saya dah jelaskan, tapi kemudian ada sedikit penjelasan panjang berkaitan tentang sebelum dilantik sebagai rasul. Ada sebahagian daripada para sahabat Nabi SAW, sebahagian kata ada 17 orang daripada kalangan orang Quraisy tahu menulis dan membaca, serta ada beberapa orang wanita juga pandai membaca, seperti Umar Al-Khattab, Ali, Osman, Abu Ubaidah Al-Jarrah, Talhah, Yazid bin Abi Sufyan, Abu Huzaifah bin Utbah dan sebagainya. Perempuan Aisyah, Karimah binti Al-Miqdad, Aisyah binti Sa'ad, Ummu Kulsum binti Uqbah, Hafsah binti Umar, Ummu Salamah dan sebagainya. Selepas Nabi dilantik sebagai rasul, selepas berhijrah, memang lebih ramai orang tahu membaca dan juga menulis. Kita masuk kepada pelbagai definisi ummi. Tadi saya sebut tak ada kesepakatan para ulama berkaitan tentang isu ummi. Jadi apakah isu ummi yang sebenar? Penggunaan ummi di dalam Al-Quran dan hadis. Dalam Al-Quran menyebutkan perkataan ummi pada 6 tempat. 2 kali disebut secara mufrad dan 4 kali disebut secara jamak. Para ulama bersetuju bahawa 2 tempat merujuk kepada Nabi SAW secara mufrad, maka 4 tempat lain ditujukan kepada kelompok yang lain. Dalam surah Al-A'raf ayat 157, Allah Ta'ala sebut, ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim, alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummi. Dan iaitu orang-orang yang mengikut seorang rasul, lagi seorang nabi, lagi seorang yang ummi, yang mereka dapati tertulis namanya dan sifat-sifatnya di dalam Taurat dan juga Injil. Ini merujuk kepada Nabi SAW. Al-A'raf ayat 158. Fa'aminu billah. Jadi Nabi ni, Nabi Muhammad memang ummi lah. Sebab Quran sebut Nabi ni Nabi ummi. Jadi memang ummi. Tapi jangan buat kesimpulan lagi. Dia ni ummi ni maksudnya buta huruf atau sebagainya. Tapi kita kata Quran sebut memang Nabi Muhammad ummi. Kita sepakat Nabi Muhammad ummi. Next. Fa'aminu billahi wa rasulih an-nabiyil ummi. Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasulnya, nabi yang ummi, yang beriman kepada Allah dan kalimahnya. Al-A'raf 158 juga merujuk kepada Nabi SAW. Dia secara mufrad al-ummi ataupun al-ummi. Al-ummi, ummi maksud seorang kan, ini dalam bab seorang. Al-ummi seorang, kita kata singular. Kalau 2, ummiyan ataupun ummiyaini, 2. Kemudian ummiyin, ummiyin dia jamak lah, dia ramai lah. Kemudian, dan menariknya 2 ayat tadi surah Al-A'raf tadi, kedua-dua ayat ini bersifat makiyah, dengan erti diturunkan di era Mekah, dan perkataan seperti ini tidak disandarkan kepada nabi-nabi lain kecuali Nabi Muhammad saja. Kemudian surah Al-Baqarah ayat 78, wa minhum ummiyun, ummiyun, wa minhum ummiyun la ya'lamuna al-kitaba illa amaniya wa inhum illa yadhunnun. Dalam surah Al-Baqarah ayat 78 Allah Taala kata apa? Dan di antara mereka pula ada orang-orang yang ummi. Jadi bukan, perkataan ummi itu bukan hanya sandar kepada nabi seorang saja. Ada yang lain juga ummi. Dan ayat ini ditujukan kepada orang Yahudi. Bukan Nabi, tapi kepada orang Yahudi. Perkataan ummiyun di sini tidak menggunakan alif lam. Tadi, Nabi al-ummi, dia ada alif lam. Yang ni tak ada alif lam. Ni bersifat teknikal sikit. Dekat buku 10 ni memang dah mula mengantuk. Tapi saya akan habiskan perbincangan ni insyaAllah. Kemudian, ayat ini adalah rentetan daripada ayat yang sebelumnya menceritakan perihal sekelompok Yahudi yang telah mendengar ayat Al-Quran
tetapi menyelewengkan ayat Al-Quran. Apabila mereka bertemu orang beriman, mereka menyatakan keimanan. Tetapi apabila berada bersama-sama dengan kelompok mereka, mereka menyatakan kekufuran. Jadi yang inilah. Dan Imam Tabari menyatakan bahawa ulama memahami maksud ummi dalam ayat ini kepada beberapa maksud, bukan satu maksud. Ummi dalam tafsir Tabari dia jelaskan bukan satu maksud, ada banyak maksud. Pertama, orang yang tidak pandai menulis dan membaca daripada kalangan orang Yahudi sekalipun mereka mengetahui tentang kewujudan kitab Taurat. Ini merujuk kepada tak arti baca, tak arti tulis. Yang kedua, satu kaum yang tidak mempercayai kerasulan Nabi Muhammad serta dakwah dan kitab yang dibawa oleh baginda. Lalu mereka itu mencipta sendiri kitab rujukan dengan menulisnya. Setelah itu mereka membawa kitab berkenaan kepada golongan yang jahil. Lantas mereka mengatakan bahawa ini adalah kitab Allah. Allah menyatakan bahawa mereka itu ummi kerana kedegilan mereka daripada menerima risalah Allah dan Rasulnya. Inilah pendapat Ibn Abbas yang dinukilkan oleh At-Tabari. Yang ni maksudnya, ummi kat sini adalah ummi orang pandai baca, pandai tulis. Dia reka, bila dia pandai, ummi, dia ummi. Ummi maksudnya adalah dia pandai baca, dia pandai tulis, kemudian dia reka penulisan, disandarkan kepada Allah. Dia kata Allah Ta'ala memaksudkan yang ni, sekian-sekian. Yang tu. Maksud yang kedua ni, ummi yang reti baca, reti tulis. Ingat Yang ummi kedua ni, dia reti baca, reti tulis. Yang ketiga, pendapat kata, tidak mengetahui tentang kewujudan kitab Tuhan, Taurat, serta tidak mengetahui tentang kandungannya. Jadi yang ni dia tak tahu. Dia bukan tak arti baca, tak arti tulis. Tak ada kaitan dengan baca pun. Tapi dia tak tahu tentang kewujudan kitab Taurat. Dan tak tahu apa konten Taurat. Yang tu. Kemudian surah Ali Imran ayat yang ke-20. Ayat yang keempat. Allah Ta'ala berfirman, فَإِنْ حَاجُوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ. Oleh sebab itu, jika mereka berhujah membantahmu, maka katakanlah, wahai Muhammad, aku telah menyerahkan diriku kepada Allah dan demikian juga orang-orang yang mengikutiku. Bertanyalah, wahai Muhammad, kepada orang-orang Yahudi yang diberikan kitab dan orang-orang yang ummi. Orang Yahudi dan juga orang yang ummi. Sudahkah kamu mematuhinya? Ni surah Ali Imran ayat 20 ni. At-Tabari lagi dia kata, maksud ummi pada ayat ini ialah kaum yang tidak diberikan kitab kepada mereka. Sudah pasti mereka itu orang yang berada di sekitar Nabi Muhammad. Berkemungkinan ini tujukan kepada orang-orang Mekah yang tidak mengikuti ajaran Kristian dan juga Yahudi, tetapi mengikuti warisan nenek moyang dan menyembah berhala Abu Sufyan dan sebagainya lah waktu-waktu tu. Jadi macam tu keadaan dia. Jadi yang ni dia tak ada kaitan dengan arti baca ke tak arti tulis. Mereka bukan daripada kalangan ahli kitab. Bukan daripada kalangan Yahudi ataupun Nasrani. Nampak? Jelas? Yang ni. Ni bukan kita reka ni. Ni memang ada ni. Kemudian yang kelima, surah Ali Imran ayat 75. Allah Ta'ala sebut, وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ. Sehingga sampai, قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيِّينَ السَّبِيلِ. Dan di antara ahli kita ada orang yang kalau engkau amanahkan dia menyimpan sejumlah besar harta sehinggalah yang demikian itu ialah kerana mereka mengatakan tidak ada jalan bagi kami menanggung dosa mengenang orang-orang yang ummi. Dan mereka pula selalu berkata dusta terhadap Allah sedangkan mereka mengetahui. Ummi di sini membawa maksud orang-orang Arab. Sebagai ahli kitab tidak amanah kerana mereka menganggap orang Arab tidak setaraf dengan diri mereka. Ia berlaku sampai hari ini pun. Lalu boleh dilakukan keburukan kepada orang ummi ni. Keburukan itu bukanlah dosa pada anggapan mereka. Ini juga pemikiran yang dibawa sehingga hari ini. Ia jelas dengan keadaan orang Yahudi hari ini yang membezakan diri mereka dengan Arab. Mereka menyisihkan Arab dengan anggapan mereka yang lekeh. Ia berlaku kepada sebahagian, manakala sebahagian lain tidak begitu. Seperti mana yang telah disebutkan di dalam ayat Al-Quran yang ni. Yang terakhir, surah Al-Jumu'ah ayat yang kedua. Allah Ta'ala berfirman, huwallazi ba'atha fil ummiyina rasula. Dan dia yang telah mengutuskan dalam kalangan orang-orang Arab yang ummi seorang rasul. Ibn Atiyah, dia kata, dalam tafsir Ibn Atiyah, dia kata al-ummi dekat sini ni maksudnya yang dikehendaki daripada ayat berkenaan ialah orang-orang Arab. Al-ummi daripada sudut bahasa membawa maksud tidak boleh membaca dan menulis. Ia juga disifatkan kepada ummul qura. Ni tafsir Ibn Atiyah. Ia juga disifatkan kepada ummul qura, iaitu orang Mekah. Tetapi ini adalah pendapat yang lemah kerana sifat ummi di sini disifatkan kepada Quraisy. Benar-benar ia membawa maksud keseluruhan Arab. Kerana mereka lah Nabi Muhammad berkata, sesungguhnya ini umat yang ummi, tidak menghitung dan juga tidak menulis bulan seperti ini dan seperti ini.
Yang tu kita sebut ayat Quran. Hadis pula sebut macam mana? Imam Muslim dengan sanadnya yang sahih merekodkan Ali bin Abi Talib kata wallazi falaqal habbah wa bara'an nasmah innahu la'ahdun nabiyil ummi sallallahu alaihi wasallam ilayya an la yuhibbani illa mu'min. Hadis banyak ah. Hadis banyak. Quran 6 saja. Hadis banyaklah tapi kita ada sebahagian. Demi yang memecahkan biji dan menciptakan jiwa, sesungguhnya janji Nabi Al-Ummi itu kepada aku bahawa tidak ada yang mencintaiku melainkan dia orang mukmin dan tidak membenciku kecuali dia adalah orang munafik. Dalam Musnad Ahmad juga disebutkan tentang Ummi, ana Muhammadun Nabiyul Ummi, aku ialah Nabi Ummi. Aku adalah Muhammad, Nabi yang Ummi. Nabi sebut sebanyak 3 kali. Dalam Musnad Ahmad lagi disebut, iza antum sallaitum alayya faqulu Allahumma salli ala Muhammadin Nabiyil Ummi. Bila kamu selawat kepada aku, kamu selawatlah Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammadin Nabiyyi al-Ummi. Banyaklah lagi berkaitan tentang Nabi Ummi di dalam di dalam hadis. Pelbagai tafsiran Ummi. Tadi sebenarnya kalau tuan-tuan dan puan-puan perasan, kita dah bahaskan sikit apa yang disebutkan oleh Imam At-Tabari. Jadi ada pelbagai tafsiran Ummi. Ibn Faris dia kata perkataan ummi bermaksud orang yang mengikuti keadaan atau pembawaan golongan manusia yang tidak menulis. Ar-Raghib pula menyatakan bahawa beberapa pengertian ummi, dia kata ummi boleh dimaksudkan kepada orang yang tidak tahu menulis atau membaca kitab. Pendapat di atas adalah berdasarkan firman Allah SWT. Ar-Raghib juga menjelaskan bahawa ummi juga boleh diberikan pengertian al-ghaflah, orang yang ghaflah, orang yang alpa, al-jahalah, orang yang jahil, orang bodoh, ataupun orang yang hanya mempunyai sedikit pengetahuan. Ia bertepatan dengan ayat wa minhum ummiyun. Al-Farra' pula berpendapat al-ummi adalah merujuk kepada orang-orang Arab yang tidak mempunyai sebarang kitab. Jadi Ibn Mandur mengatakan al-ummi bererti orang yang tidak tahu menulis. Az-Zajjaj menjelaskan bahawa al-ummi bermaksud orang yang mengikut pembawaan suatu umat yang tidak mempelajari sebarang kitab. Dan berbeza pendapat-pendapat di atas. Abu Ishaq mengatakan menekankan hubungan di antara perkataan ummi dan al-um. Justru itu pengertian diberikan oleh beliau mempunyai kaitan rapat dengan keadaan seseorang pada masa dilahirkan oleh ibunya yang tidak mengerti apa-apa termasuk menulis dan juga membaca. Ibn Al-Arabi mengatakan, Ibn Al-Arabi bukan Ibn Arabi As-Sufi, tapi Ibn Al-Arabi Al-Maliki, menyatakan bahawa al-ummi berarti orang yang tidak tahu membaca dan menulis, sama seperti keadaan semasa mereka dilahirkan. Orientalis Lin pula mengatakan perkataan ummi adalah berasal dari perkataan ummah yang bermaksud orang-orang Arab, manakala pengertian kedua merujuk kepada orang yang tidak mempunyai kitab. Beliau menjelaskan bahawa perkataan ummi secara khusus adalah merujuk kepada orang Arab, bangsa Arab ataupun orang yang berasal daripada keturunan Arab. Selain daripada pendapat-pendapat telah disebutkan, terdapat juga pendapat lain menghubungkan al-ummi dengan Ummul Qura, seperti pendapat Al-Baji dan lain-lain menyatakan perbahasan kelompok minoriti dan menjadi perbahasan kelompok minoriti. Jadi kesimpulannya adalah di situ. Yang pertama, al-ummi berbau maksud orang yang tidak boleh membaca dan boleh langsung. Dia tak erti baca, tak erti tulis. Yang kedua, ummi. Jadi tuan-tuan dan perempuan yang mengikuti live pada hari ini, kita nak habis lagi 10 minit. Kalau yang tak share lagi boleh tolong share. Yang mana boleh, yang nak ikut perbahasan secara offline pun boleh, tak ada masalah. Yang pertama, al-ummi bermaksud orang yang tidak boleh membaca dan menulis. Kedua, al-ummi yang diambil daripada perkataan al-ummah, iaitu keadaan umat manusia sebelum mereka mengetahui tentang manusia dan membaca. Yang ketiga, al-ummi diambil daripada perkataan al-um, iaitu keadaan seorang yang tidak mengetahui kedua-duanya. Keempat, al-ummi dirujuk kepada Ummul Qura, iaitu kota Mekah. Okey, baik. Saya berikan kesimpulan sebab kita ada 10 minit lagi. Kita berikan kesimpulan berkaitan tentang ummi. Pendapat yang pertama iaitu pendapat majoriti para ulama menyatakan bahawa ummi membawa maksud butuh huruf secara total. Memang tak tahu apa langsung. Yang tu disebut sebagai ummi. Itu pendapat yang pertama. Ini pendapat majoriti lah. Boleh cek buku kita dan anda akan dapat tengok betapa ramai para ulama mengambil pendapat berkenaan. Ada hujah pada Quran dan hadis yang kita telah sebutkan sebentar tadi. Pendapat yang kedua menyatakan bahawa al-ummi orientalis dahulu. Saya bagi kesimpulan lah. Kesimpulan begini.
Kalau tuan-tuan berminat untuk nak mengetahui lanjut berkaitan tentang Al-Ummi ni ataupun merujuk mengetahui tentang benarkah Nabi Muhammad buta huruf ini, tuan-tuan boleh dapatkan buku kita Benarkah Nabi Muhammad buta huruf. Secara ringkasnya, pendapat yang pertama kata Nabi Muhammad memang tak baca langsung. Pendapat yang kedua kata Nabi Muhammad, pendapat daripada kalangan orientalis kata Nabi Muhammad memang boleh baca langsung daripada lahir sehinggalah apa dia meninggal dunia. Pendapat yang kedua. Kita tengok pendapat yang kedua. Pendapat orientalis. Orientalis lah. Di antara tokoh orientalis yang menyebutkan hal isu ini adalah Albert Kazimierski, Edward Montiah, dan mereka merekodkan kenyataan berkenaan dalam terjemah Al-Quran dalam bahasa Perancis yang mereka tulis. Bahkan mereka menguatkan hujah dengan pelbagai dakwaan yang disandarkan kepada sumber-sumber rujukan umat Islam. Hanya sebahagian kecil daripada kalangan mereka yang memberikan pandangan yang berbeza. Antaranya adalah Will Durant yang merekodkan kenyataan dalam siri buku dia The Story of Civilization. Otto Paus membahagikan pandangan kelompok orientalis kepada dua bahagian. Dia kata orientalis ni ada dua jenis. Yang pertama, dia kata Nabi Muhammad boleh membaca dan menulis secara mutlak. Inilah G. Will, H. Hersfield, dia kata pendapat tu. Yang kedua, menafikan kemampuan membaca dan menulis, Maraki dan sebagainya, dia ambil pendapat tu. Ini orientalis. Orientalis pun maksudnya ada juga khilaf di kalangan orientalis tu. Tapi sebahagian besar orientalis menggunakan pendapat bahawa Nabi Muhammad reti baca dan reti tulis. Dan dia bagi hujah, banyak hujah dia. Hujah dia apa? Dia kata beberapa perkataan dalam Al-Quran ditulis secara unik seperti solat dan juga zakat yang ditulis dengan menggunakan huruf waw bagi menggantikan alif. Jika Muhammad butuh huruf, bagaimana dia mampu mengarahkan perbezaan ini? Yang kedua, perkataan pertama yang diwahyukan ialah Iqra. Macam mana Nabi 23 tahun tak erti baca tak erti tulis, sedangkan ayat pertama yang turun adalah baca. Jika benar perkataan Ummi bermaksud buta huruf, maka ayat 2 dalam surah Al-Jumu'ah akan bermaksud dialah yang telah mengutuskan dalam kalangan orang-orang buta huruf seorang rasul dari bangsa mereka sendiri. Maka siapa pula yang menulis syair-syair? Dia kata kalau disebutkan bahawa orang Arab tu adalah buta huruf, diturunkan Muhammad kepada Ummi. Ummi tu maksudnya orang yang buta huruf. Jadi kalau kita kata kepada orang yang buta huruf, sedangkan Nabi Muhammad diturunkan di dalam kelompok Quraisy. Yang mana orang Quraisy ni ada yang erti baca, ada yang tak erti baca, dan mereka pandai syair. Muslim mengikut Nabi Muhammad dalam semua keadaan termasuk makan dan juga minum. Jadi, dah Nabi buta huruf. Ikutlah sunnah buta huruf. Yang kelima, Muhammad dikenali sebagai seorang pekerja dalam urusan perniagaan. Macam mana orang berniaga tak erti baca, tak erti tulis. Yang keenam, keberadaan Al-Quran merupakan sesuatu yang pelik apabila dikatakan Muhammad tidak boleh baca dan tidak erti tulis. Yang tu. Jadi, itu hujah-hujah mereka lah. Dia ada hujah akal dia. Dia ada hujah daripada Al-Quran. Dia masuk hujah hadis pun ada. Yang saya dah sebut tadi juga sebenarnya. Hujah Al-Quran, dia sebut alladzina yattabi'una ar-rasula an-nabiyyal ummi alladzi yajidunahu maktuban 'indahum fit Taurat wal Injil. Surah Al-A'raf 157. Dia sebut juga. Okey, itu secara ringkas pendapat mereka. Pendapat yang ketiga, buta huruf sebelum dilantik sebagai rasul sahaja. Ini pendapat pertengahan. Pendapat pertengahan. Tapi apa beza di antara pendapat ulama Islam yang golongan ketiga dengan golongan yang pertama? Bezanya yang pertama adalah ulama Islam berkenaan menyatakan Nabi Muhammad berkebolehan membaca dan menulis setelah mendapat wahyu. Orientalis kata Nabi Muhammad memang tak erti baca, tak erti tulis langsung. Kan? Ada orientalis kata dia dapat membaca dan menulis daripada kecil sehingga meninggal dunia. Ulama Islam berkenaan menyatakan bahawa kebolehan berkenaan ialah mukjizat, bukan erti baca melalui pembacaan macam orientalis kata. Ulama Islam yang kategori ketiga ni menggunakan hujah Al-Quran, hadis dan akal untuk mempertahankan kesucian, manakala orientalis tujuannya adalah untuk dia nak menjatuhkan maruah Nabi SAW. Tokoh ulama yang ambil pendapat ni antaranya adalah Asy-Sya'bi, Abu Amru Amir bin Syarahil Al-Yamani Al-Kufi, seorang tabi'in, lahir pada tahun 20 Hijriah dan meninggal pada tahun 104.
Antara yang mengambil pendapat ni juga adalah Ibn Abi Shaybah, Abu Bakar Abdullah bin Muhammad Al-Absi, salah seorang ulama hadis terkemuka dan menjadi rujukan, meninggal pada tahun 235. Abu Zar Al-Harawi, Abd bin Ahmad, seorang guru di Masjidil Haram, seorang tokoh fiqh bermazhab Maliki, ahli kalam dan berkecenderungan Asy'ariyah, meninggal pada tahun 434 Hijriah. Abu Walid Al-Baji, Sulaiman bin Khalaf Al-Andalusi, seorang ahli fiqh dan usul bermazhab Maliki, lahir pada tahun 403 dan meninggal pada tahun 474 Hijriah. Ibn Hajar Al-Asqalani, Al-Hafiz Syihabuddin Abu Fadl Ahmad bin Ali bin Muhammad, seorang tokoh fiqh dan hadis, memberi ulasan 13 jilid terhadap kitab Sahih Bukhari, meninggal pada tahun 850 Hijriah. Al-Qadhi Iyad Abu Fadl Ibn Iyad Musa As-Sabti Al-Andalusi, tokoh hadis dan berbahasa Arab yang lahir dan bahasa Arab yang lahir bangsa Arab yang lahir pada tahun 476. Ulama-ulama kita itu bukanlah ulama moden dan bukan biasa-biasa. Tapi adalah ulama moden yang ambil pendapat ni. Jadi saya nak sebut ringkas tentang pendapat mereka. Dia kata, Nabi Muhammad berkemampuan membaca dan menulis setelah dilantik sebagai utusan Allah tanpa sebarang proses menuntut ilmu. Ini menandakan mukjizat beliau. Sebelum itu beliau seorang yang buta huruf seperti mana kebanyakan orang ketika itu. Hujahnya daripada ayat Quran, ayat 48 surah Al-Ankabut yang kita dah sebut tadi. Wa ma kunta tatlu min qablihi min kitab wala takhutuhu biyamin. Ini pendapat mereka yang paling tinggilah. Dia kata kamu sebelum ini tidak mampu untuk membaca satu kitab pun dan tak pernah tulis dengan tangan kanan. Maksud disebut kat situ ada sebelum, min qabli, sebelum ini. Jadi bila Quran sebut sebelum, maka ada efek selepas. Ada efek selepas itu. Jadi selepas, maksudnya bila sebelum diterima wahyu tak erti baca tak erti tulis, maksudnya selepas ini kamu akan mendapat kelebihan membaca dan juga menulis. Kemudian yang terakhir kita sebut tentang kesimpulan. Kesimpulan, mana kesimpulan ni? Sekejap Sebenarnya kesimpulan ni pun panjang, tapi cuma saya nak ringkaskan. Dan saya juga sebut tentang Muhammad literate di dalam Bible. Nak menguatkan hujah bahawa sebenarnya isu buta huruf ni ada di dalam Bible dan sebagai ulama menggunakan Bible sebagai hujah nak kata memang Nabi Muhammad buta huruf. Tapi saya jelaskan tentang isu inilah. Saya jelaskan. Kemudian kita nak tengok kesimpulan akhir. Okey, kesimpulan akhir. Ni ada rujukan banyak ni. Allah Akbar. Okey. Kesimpulan dia, ni penutup bicara. Ini bukan kesimpulan. Okey, kesimpulan di sini. Lambat pula dia nak naik ni. Sekejap Okey. Saya cuba memberikan beberapa kesimpulan berdasarkan hujah-hujah tiga kelompok ni. Yang pertama, ketiga-tiga kelompok berkenaan berbeza pendapat terhadap maksud ummi yang dinyatakan dalam Al-Quran dan Hadis. Yang kedua, pendapat pertama menggunakan ayat 42 surah Al-Ankabut. Tidak kukuh pendapat tu yang kata memang ayat tu nak kata bahawa Nabi Muhammad buta huruf daripada awal sehingga meninggal dunia. Sebab dalam ayat tu dia ada sebut tentang sebelum ini. Jadi perkataan sebelum ini hanya menguatkan hujah sebelum ini sahaja. Tapi tidak menguatkan hujah selepas ini. Kemudian hadis sesungguhnya kita adalah umat ummi, tidak boleh menulis dan juga menghitung, juga tidak kukuh untuk menyatakan maksud ummi ialah tidak boleh membaca dan juga menulis kerana konten hadis itu dia kata bahawa kita umat Islam tak erti baca tak erti tulis, sedangkan ada sebahagian boleh baca dan boleh menulis. Bahkan sehingga hari ini kita juga adalah umat Nabi Muhammad, tetapi kita sendiri tuan-tuan dan puan-puan boleh baca, boleh tulis. Pendapat kedua, orientalis mengatakan bahawa Muhammad bekerja dengan Khadijah adalah tidak benar. Perniagaan yang dijalankan adalah mudharabah dan bisnes yang memberikan modal. Jadi tiada siapa yang bekerja dengan Khadijah. Mereka ni business partner. Dan daripada sudut kesimpulan juga, Nabi Muhammad ni dia
dia memang boleh buat bisnes sebab dia boleh mengira. Jadi untuk mengira tak ada masalah. Setelah diteliti dalil dan kecenderungan fakta, maka saya lebih cenderung kepada mengambil pendapat ketiga jika saya diberi pilihan untuk mengambil pendapat berkenaan. Jika saya diberi pilihan untuk membuat pilihan. Disebabkan banyak sebab lah. Antaranya adalah satu, kekuatan hujah yang telah disebutkan. Yang kedua, ayat Al-Quran yang menyebutkan sifat-sifat Nabi Muhammad mahu mengangkat nilai seorang Nabi. Maka jika dimaknai dengan ummi, dengan buta huruf, maka akan menyebabkan kerendahan. Jika tidak dianggap rendah sekalipun, seperti pendapat pertama, ia tidak dianggap istimewa kerana sama sahaja dengan kaum-kaum yang lain. Kaum-kaum waktu tu, kalau kita kata buta huruf adalah satu keistimewaan, macam mana kita kata ia adalah satu keistimewaan sedangkan ramai orang waktu tu pun adalah buta huruf. Yang ketiga, menyatakan Nabi boleh membaca dan menulis, menghasilkan kajian yang lebih proaktif di dalam isu kemutawatiran penulisan Al-Quran yang dimulakan oleh Nabi Muhammad SAW, serta isu semakkan penulisan para penulis wahyu yang dipantau terus oleh Nabi SAW. Maksudnya, kalau kita kata kita ambil pendapat Nabi Muhammad boleh baca, boleh tulis selepas dilantik sebagai Rasul, maka kita tahu bahawa ada orang yang boleh membuat semakan terhadap apa yang ditulis oleh sahabat-sahabat Nabi. Sebab sahabat Nabi ni mereka ni tak maksum, mereka boleh melakukan kesilapan. Mungkin kesilapan itu dalam penukilan, boleh berlaku. Jadi kena ada orang yang buat semakan. Jadi Nabi SAW membuat semakan hal berkenaan. Terdapat banyak hadis yang menyokong sebab kalau Nabi tak dapat baca, tak dapat tulis, mungkin orang akan tipu Nabi lah. Kan? Mungkin Nabi akan kena kelentong dengan orang-orang musyrikun dan sebagainya. Terdapat banyak hadis yang menyokong pendapat ketiga bahawa Nabi Muhammad mendapat mukjizat membaca dan juga menulis. Yang kelima, buta huruf adalah satu bentuk kekurangan daripada sudut kefahaman umum manusia. Okey, yang tu saya bagi kesimpulan, tapi tuan-tuan dan puan-puan saya tak cadangkan tengok kesimpulan saja. Tapi kalau buku ni kesimpulannya begitulah. Baca buku ni daripada awal sampai habis, dia nak cerita benda tu saja. Dia nak cerita lebih kurang begitu saja. Jadi sahabat-sahabat boleh dapatkan buku berdasarkan dengan buta huruf untuk dapat lebih jelas pandangan dan juga dalil-dalil yang menguatkan hujah antara satu sama lain. Kalau kita kata kita nak ambil pendapat majoriti yang kata bahawa Nabi Muhammad buta huruf daripada awal sampai habis, anda juga boleh dapat tengok hujah berkenaan di dalam buku yang saya tulis ini. Benarkah Nabi Muhammad buta huruf? Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Jadi sahabat-sahabat, terima kasih banyak sahabat-sahabat yang bersama dengan saya daripada awal sehingga kepada akhir pengajian kita malam ini. Moga-moga Allah Ta'ala memberi keberkatan. Saya pasti sebahagian sahabat-sahabat yang hadir pada malam ini hadir juga pada malam-malam yang sebelum ini. Ada yang menonton secara live ada yang menonton secara offline. Juga menonton offline untuk kuliah-kuliah saya yang sebelum ini. Moga Allah Ta'ala memberi keberkatan kepada kita dan moga-moga Allah Ta'ala meningkatkan ilmu kita sehingga akhirnya kita termasuk dalam kalangan orang yang menuntut ilmu. Wallahu ta'ala alam. Moga-moga Allah Ta'ala memberi keberkatan kepada kita. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.